أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين. فصل والمحرمات. فصل فصل baru. Wal muharramatu, apa makna perempuan-perempuan yang diharamkan dikahwini. Ini dalam ayat apa? Muka surat terakhir juzuk keempat dan awal-awal juzuk kelima. Allah terangkan situ. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Hurrimat alaikum itu. Okey. Faslun wal muharramatun. Faslun wal muharramatun, yang diharamkan, ay muharramu nikahuhunna. Al-muharramu isim maf'ul. Muharram diharamkan. Ay al-muharramu isim apa tu? Isim maf'ul. Muharram. Jadi nikahun jadi apa situ? Abidi jadi apa Hafiz? Naib fa'il. Sini isim maf'ul beramal amal fi'il lil majhul. Okey. Ay muharramu nikahuhunna, yaitu ay at-tafsiriyah, yaitu al-muharramu yang diharamkan nikahuhunna, dikahwini mereka. Bin nassi dengan nas. Dengan nas. Arba'a asyarata. Arba dengan nas apa? Nas Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum. Itu ayat tu. Okey. Bin nassi dengan nas Al-Quran. Arba'a asyarata 14. Ini mabni ala juz'aini. Nanti kalau dalam nahwu itu bab adat dan ma'dud. Dia sebut sini mabni ala juz'aini. Arba'a asyarata 14. Wa fi ba'din nusakhi
Wa fi ba'di, dan pada ba'din nusakhi, pada setengah naskah yang disalin balik daripada matan Abi Sujang ini, faham tak? Fi ba'din nusakhi, dia kata apa? Arba'ata, dia baca dengan muannas, arba'ata asyara. Okey, dia baca dengan muannas arba'ata asyara. Apa beza ni? Naskah yang kita baca arba'a asyarata, depan dia muzakkar, kemudian muannas. Naskah satu lagi, depan dia muannas, belakang dia muzakkar. Mana lebih tepat? Tepat naskah kita. Naskah kita baca ni. Sebab apa? Sebab muharramat tu dia muannas. Jadi juzuk pertama dia muzakkar. Sebab tu kita sebut okey. Yaum tu muannas ke muzakkar? Yaumun. Fiz. Yaum muannas ke muzakkar? Yaumun muzakkar. Yaumani ayyam. Salasu ayyam atau salasatu ayyam? Kita sebut salasatu ayyam. Dia baca salasatu muannas, ayyam muzakkar. Jadi sebab muharramat ni muannas, arba'ah di muzakkar. Lepas tu asyarata baru muannas balik. Itu lebih tepat. Sebab dia kata yang naskah kita tepat. Nanti akhirnya bab akhir surah tu dalam Qatrun Nada ni kita sebut babul adad wal ma'dud. Sab'un bin nasabi, tujuh golongan ni. Okey. Sab'u muharramat ni bin nasabi, diharamkan dengan sebab apa? Dengan sebab zina. Astagfirullahalazim. Dengan sebab apa? Sebab nasab. Sab'un bin nasabi, dengan sebab sab'un bin nasabi, dengan sebab nasab, dengan sebab keturunan. Sab'un bin nasabi, dengan sebab nasab. Siapa mereka? Wahiyal ummu, dan ia adalah ummu, ibu. Wa in alat, okey. Naskah Ustaz wahiyah. Okey, wahunna. Ya. Wahunna al ummu. Silap sini. Wahunna al ummu, dan mereka ada siapa? Pertama ummu. Allah sebut dalam Quran tu. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan kepada kamu ibu kamu. Okey, al ummu. Wa in alat, dan ke atas. Sebab tu dalam bahasa Arab nenek pun ibu juga. Sebab tu ibu kita itu kita panggil ibu hakiki. Nenek kita ni ibu majazi. Al-ummul majaziyah, ibu kita ummun haqiqiyah. Nenek kita ummun majaziyah. Ummu majaz. Wa in alat, dan ke atas. Wa in dan sekiranya mana wa in alat, sekiranya ke atas dan ke atas. Wal bintu, dan anak perempuan. Wa in, ini silap lagi. Wa in safalat, dan ke bawah. Dan ke bawah. Anak dan ke bawah. Sebab tu kan kalau kita belajar apa dalam sejarah, apa dia panggil pas? Dia panggil sejarah ideologi. Dia panggil sejarah apa? Tarikhul ideologi fil mujtama' al-insani. Kalau Ustaz belajar dulu, dia panggil apa? Dalam ilmu ijtima', sejarah macam mana munculnya ideologi idea. Macam Ustaz sebut tu lah. Ingat macam Ustaz sebut kamu ya. Islam jangan sebut ideologi. Jangan sebut ideologi. Islam bukan ideologi. Islam adalah aqidah. Ideologi kata idea.
Dia satu lagi, satu ideologi ni, dia panggil apa? Asyuyu'iyah. Syuyu'iyah ni komunis lah. Etis. Makna komunis yang asli ni. Bukan ekonomi. Dia sekarang ni macam sosialis ni. Macam apa? Macam dulu di zaman utara, Yaman Selatan, negara komunis kan? Dulu mana lagi? Negara apa komunis? Yaman Selatan. Okey, Vietnam kan? Okey, apa Vietnam. Okey, China. Okey, dia ada dua ni. Dia ada satu komunis ekonomi, sosialis. Ini komunis dalam pemikiran dia. Mana komunis pemikiran dia ni, dia menolak Tuhan. Etis, kita sebut etis. Sebab Allah sebut dalam golongan ni dalam Quran sebut apa? Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kami tidak dihancurkan oleh masa. Makna proses masa. Makna mereka ni betul-betul beriman dengan apa? Dengan sebab dan musabab. Mereka ni beriman betul dengan sebab dan musabab. Innama, bagi mereka kehidupan ni apa? Innama hiya al-hayatu, bagi mereka ni bahasa Arab Innama al-hayatu, sesungguhnya kehidupan ini al-hayatu innama hiya arhamun tadfa'. Dia adalah rahim ibu yang melemparkan kita keluar ke dunia. Wal ardu yabtali'. Innama hiya arhamut tadfa'. Rahim ibu yang melontarkan kita ke dalam kehidupan ini. Wal ardu yabtali'. Bumi yang akan menelan kita. Sebab tu orang Arab dulu ramai yang terpengaruh dengan komunis dulu. Okey, sebab tu Iraq tengok ya. Iraq dulu tengok parti mana nama? Al-Ba'sul Al-Arabi Al-Ishtiraki. Parti Ba'as. Makna apa? Parti Kebangkitan Sosialis. Iraq, Syria, Yaman apa? Yaman Selatan, Hadramut. Sebelum dulu Yaman tu dua. Dulu Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Okey, Yaman Selatan tu komunis dulu. Okey. Jadi banyak tu sastrawan Arab. Kalau baca sastra Arab kan, dia ada seorang penulis nama dia Zakaria Tamir. Itu komunis tu. Zakaria Tamir. Mereka ni dipengaruhi oleh pemikiran komunis. Jadi bagi mereka ni macam apa? Candu apa? Candu manusia. Agama ni hanya sekadar candu manusia untuk tenangkan kehidupan. Dia kata agama ni candu kehidupan manusia untuk tenangkan kehidupan saja. Manusia beragama bagi mereka. Ingat manusia beragama bagi mereka ni untuk menenangkan kehidupan. Jadi okey, ada buku satu mana ya? Ada dengan ni. Masalah kamu ini banyak sebelah sini tu. Banyak tu buku tu. Okey. Jadi kan satu tu dia kata macam mana bolehnya tiba-tiba kan, okey, orang Kristian pun tak boleh kahwin dengan ibu. Orang Cina pun tak boleh kahwin dengan ibu. Makna yang boleh kahwin ni dulu agama Majusi saja. Agama Majusi, agama Parsi ni. Dia boleh kahwin dengan anak, kahwin dengan ibu, anak bapa boleh kahwin dengan anak perempuan. Dia kata sebenarnya, tapi yang peliknya Ustaz kan, mereka kata mereka ni berpegang pada logik sains. Sebab tu kalau percaya, ingat ya, kalau terlampau beriman dengan sains boleh jadi kafir tu ya. Kalau terlampau beriman dengan sains, dia boleh sampai peringkat apa? Tolak tu Tuhan. Sebab apa? Semua dia nak apa? Sebab dan musabab. Mesti ada sebab, musabab. Dan sebab, musabab ni dia nak apa? Musabab hissi yang kami dapat terima. Yang boleh duduk apa? Makna sebab dan musabab yang boleh dibuktikan dalam makmal yang kita cipta. Kita kata kalau nak cari sebab musabab, sekarang mencari mengapa buah durian pokok dia begitu boleh keluar buah durian begitu bentuk dia. Apa sebab dia? Apa sebabnya? Pokok durian besar kan? Pokok durian besar. Pokok mangga besar. Tapi mengapa pokok mangga keluar buah mangga, pokok durian keluar buah durian? Sedangkan tanah sama, air sama. Matahari yang sama. Sebab apa? Okey, sebab genetik. Genetik tu dari mana? Faham tak? Jadi sebab tu saya kata bohong tu. Mereka ni pun yang kata sains ni bohong. Sebab mereka balik bawa cerita dongeng juga. Pahaman etis ni pun dia kata kemunculan agama ini dia juga bawa cerita dongeng. Dalam keadaan mereka mempertahankan kita mesti apa? Logik sains. Kalau baca sejarah ni etis ni,
Dia kata sebenarnya manusia ini dia membentuk sistem kekeluargaan yang kompleks ini. Sebab bagi mereka, manusia kan, komunis ni, sosialis ni, manusia bergerak dalam kehidupan ini, kita bergerak atas dua tuntutan. Perkembangan manusia serta bergerak untuk maju ke depan untuk memenuhi dua tuntutan. Tuntutan terhadap keperluan makanan untuk perut dia dan keperluan seks dia. Faham tak? Jadi manusia untuk tu, dia akan terus apa? Untuk kesinambungan hidup dia, untuk kesinambungan generasi dia. Dia akan terus berkembang itu. Ini teori dia. Jadi dia kata apa? Okey, dia kata dulu, macam mana boleh jadi sistem kekeluargaan ni haram kahwin dengan ibu, haram kahwin dengan anak, bapa kahwin dengan anak perempuan. Jadi dia kata sebenarnya dia kisah ni bermula zaman dulu. Tengok cerita dongeng je. Nanti Ustaz tengok ya. Sebab Ustaz dah jumpa satu versi lagi kisah dia. Tengok Ustaz belajar ni. Sebab Ustaz tak tahu yang mengajar Ustaz tu. Yang Ustaz mengajar Ustaz tak tahu. Dia ni komunis ke apa Ustaz tak tahu. Wallahualam. Ustaz pun tak tahu dia tu apa. Sebab okey, dia dulu kan dia pensyarah di US. Orang tak pasti orang Jordan atau orang Palestin. Okey, dia balik mengajar di Jordan. Okey, dia balik mengajar tu. Okey, dia apa? Dia kata Ustaz pun tak tahu sebab agama pun tak jelas apa. Macam orang Arab ni, kau tengok kan. Kami ingat orang Arab ni. Sebab Allah sebut al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, paling dahsyat kafirnya, paling dahsyat munafiknya. Okey. Dia kata mulanya memula peristiwa sebuah keluarga. Suami, isteri dan dia ada anak lelaki. 3 anak lelaki. 3 anak lelaki. Jadi dia kata anak lelaki ni balik-balik tengok hanya bapaknya saja boleh menggunakan ibunya. Boleh faham tak maksud Ustaz? Hanya bapaknya saja boleh bersama ibunya. Bapaknya. Jadi mereka tak boleh kacau ibu mereka sebab ada bapak mereka. Jadi apa mereka buat? Jadi mereka bunuh ibu mereka. Mereka bunuh bapak mereka. Mereka bunuh bapak mereka untuk apa? Sebab bagi mereka bapak mereka lah penghalang mereka bersama ibu mereka. Jadi apa mereka buat? Mereka bunuh bapak mereka. Apabila mereka bunuh bapak mereka, tinggal ibu mereka. Tapi mereka berapa barang? 3 orang. Mana satu nak pakai ibu mereka? Jadi situ, kalau kita begini kita bergaduh. Jadi mesti kita buat sistem anak tak boleh kahwin dengan ibu. Tengok dia buat. Bawa cerita dongeng je. Jadi Ustaz jumpa satu lagi versi, rupanya kisah tu Ustaz jumpa versi bukan cerita manusia, cerita dongeng zaman Greek dulu. Kisah lembu. Asalnya kisah lembu. Kisah lembu apa? Okey, 3 ekor lembu jantan, dia bunuh apa? Bapa lembu jantan untuk apa? Untuk kahwin mamaknya. Jadi mereka bawa, tengok, nak bagi betul tu kan. Sebab tu kamu percayalah. Yang orang kata kami hidup ni berdasarkan logik, berdasarkan bukti, fakta, sains, bohong. Bohong. Ustaz berani demi Allah, sumpah mereka bohong. Kita mesti buat satu berdasarkan logik. Mesti ada sebab, mesti musabab yang mampu kita letakkan di bawah apa makmal. Berdasarkan teori kemudian dibuktikan secara saintifik. Bohong. Bohong. Memang bohong. Sebab setengah mereka untuk apa? Macam nature grafik tu. Berapa banyak fakta dia bohong. Okey, sekarang macam apa? Penemuan apa? Fosil dinosaur semua tu. Mana ada fakta saintifiknya? Kadang-kadang orang kaji balik rupanya apa? Okey, disebut dinosaur, letaklah nama Tyrannosaurus apa, dinosaurus semua tu. Okey, leher tinggi dia ambil leher zirafah. Badan besar ambil tulang badak. Ekor panjang ambil ekor buaya. Letak nama Tyrannosaurus. Faham tak? Bohong. Manusia ni kalau dia sebut kami hanya berpegang pada sains, berpegang pada logik, berpegang kepada kajian saintifik, bukti makmal, bohong, dusta. Berapa banyak kehidupan kita tak mampu kita tundukkan pada kajian makmal. Faham tak? Berapa banyak kehidupan diri kita sendiri. Sekarang tolong masukkan, cuba tunjuk. Okey, unsur-unsur yang ada pada roh kita. Makmal. Sedangkan kita semua yakini kita ada roh. Sekarang sebut kita apa? Sains mesti menang.
Nak jadi suara apa? Suara etis tu. Jangan terus tu. Sains mesti menang, sains mesti menang, sains mesti menang. Lama-lama jadi etis tu. Maknanya seruan tu ya, hati-hati seruan tu. Sains mesti menang, sains mesti menang. Akhirnya apa? Dia akan tolak wahyu. Faham tu? Sains mesti menang, sains mesti menang. Bila sains mesti menang? Berapa banyak sains kalah? Apa sains kalah? Sampai sekarang sains dan belagaknya manusia ahli saintis dan belagaknya angkuhnya sains mesti menang, sains mesti menang. Kita hidup berdasarkan bukti saintifik, sains mesti menang. Sekarang yang bercakap tu sendiri, kau buktikan kewujudan roh kau dalam makman. Tolong buktikan kewujudan roh kau dalam makman. Mana roh kau? Buat satu makmal kau. Okey, sekarang kau cuba. Kau akui wujud roh kau kan? Dalaman kau. Sekarang kau buktikan apa unsur roh kau. Kau boleh kata unsur tangan apa? Kuku aku. Dia ada protein, dia ada kalsium, dia ada semua. Boleh. Sekarang kau tolong letakkan roh kau dalam apa? Dalam makmal. Hanya sekarang mula apa? Main apa? Sains mesti menang. Sains mesti menang. Nak ulang perkataan apa? Sains mesti menang ulang apa? Nak ulang perkataan siapa? Anak Nabi Nuh alaihi salam. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Maka anak Nuh berkata, aku pun akan sa'awi, aku akan pergi mencari gunung yang tinggi yang akan menyelamatkan aku daripada air. Teori sains. Air dia akan turun dia apa? Memenuhi tempat rendah. Jadi aku cari tempat tinggi, selamat aku. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia buang perkataan bala. Dia buang perkataan azab Allah daripada pemikiran dia. Dia buang bala Allah, dia buang azab Allah. Itu hanya satu fenomena alam yang boleh diselesaikan dengan teori sains. Apa teori dia? Air dia akan tempat rendah. Jadi apa perlu buat? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Apa masalahnya? Banyak. Aku akan cari tempat tinggi, selamatkan diriku. Jadi apa Allah sebut? Dalam kata angkuhnya, fahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Tengah-tengah bercakap, datang ombak menggulung, tenggelamlah dia. Dengan keangkuhan dia. Dengan keyakinan logiknya. Sebab tu Allah sebut manusia begitu. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat, maka apabila datang kepada mereka rasul-rasul mereka membawa keterangan pada Tuhan mereka. Apa? Farihu bima 'indahum minal 'ilm. Mereka berbangga, angkuh dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Itulah sejarah manusia. Dia terlampau angkuh dengan ilmunya. Sedangkan ilmunya apa? Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Kamu tidak diberikan ilmu melainkan sedikit. Jelas tak? Okey, jadi kita kata sebab ini wahyu. Kita wahyu sebab mereka ni faham begini, Pak. Golongan etis ni, itu apa? Golongan etis ni faham. Manusia ni macam Ustaz sebut tak? Dia memula pada beruk. Depan apa? Beruk. Terus mula-mula apa? Pada apa unisel kan? Macam amoeba tu. Terus berkembang jadi beruk, kemudian apa? Jadi manusia. Zaman prasejarah yang kamu belajar tu, Paleolitik, Mesolitik, Neolitik. Itu tu pahaman apa? Etis tu. Yang belajar sejarah tu. Okey, zaman prasejarah terbahagi kepada zaman prasejarah sebelum dicatatkan sejarah. Zaman apa? Zaman prasejarah. Perkataan prasejarah pun bukan agama kita tu. Zaman prasejarah mana belum? Pada zaman sejarah boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Peringkat pertama zaman Paleolitik, peringkat kedua zaman Mesolitik, peringkat ketiga zaman Neolitik. Kufur tu percaya begitu. Mana ada begitu? Siapa yakin begitu kafir tu? Paleolitik apa? Kita tak ada istilah prasejarah. Bahkan kita tahu kehidupan ni sebelum manusia ada muka bumi lagi. Allah telah ceritakan. Allah sebut, huwallazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam. Dia ciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari. Awalam yaral ladzina kafaru wa anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang kafir melihat bagaimana kami jadikan awalnya bumi ini ratqan, dia tak keluarkan tumbuhan. Langit tak turunkan hujan. Fafataqnahuma, Allah jadi lembut dia buka.
boleh tumbuh-tumbuhan. Asalnya beku. Ratqan, tak keluar apa. Faham tak? Kemudian Allah cipta ciptaan manusia. Bahkan sebelum tu, wal janna khalaqnahu min qabl, dan kami cipta jin dulu lagi pada manusia. Dan Allah ceritakan detik-detik dia ciptakan manusia. Tiba-tiba ajar nak kita masuk sekolah, zaman prasejarah, belum dicatat sejarah. Quran sebut sudah. Tiba-tiba anak kita bodoh-bodoh kan. Oh, rupanya dia terbayang apa? Oh, mula-mula manusia duduk dalam hutan. Pungut apa? Pungut buah-buahan. Hidup macam monyet beruk tu. Okey. Sedangkan Nabi Adam apa kerja dia? Anak Nabi Adam sudah menternak, sudah apa? Sudah menternak binatang, sudah berladang. Sebab Allah sebut watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Dan bacalah watlu alaihim, kisah the first generation, generasi pertama atas muka bumi ini manusia. Apa? Sewaktu mereka melakukan ibadat korban, telah ada ibadat menyembah Allah. Mana kita asalnya Nabi Adam sembah Allah, anak-anak sembah Allah. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarraba qurbana. Sewaktu mereka mengkorbankan korban mereka. Apa? Habil apa dia korban? Dia korbankan kambing ternakan dia. Qabil dia korbankan apa? Tanaman dia untuk dikorbankan. Dulu nak bagi kepada siapa? Semua ada makanan. Datang api menyambar. Untuk tanda korbannya diterima. Ada sudah. Makna apa? Manusia bermula dengan apa? Penternakan dan apa? Peladangan. Dan sampai sekarang pun ada peternakan, dan itulah sumber makanan. Ladang untuk apa? Bijirin, beras, gandum, oat, ternakan, ikan, kambing, ayam untuk lauknya. Sampai sekarang kan? Mana begitulah sampai sekarang. Itulah cara kehidupan manusia. Ini tak, awalnya manusia dalam hutan saja. Pungut buah-buahan macam beruk tu. Sebab tu saya kata, siapa percaya begitu, manusia bermula dengan zaman apa? Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, kafir dia. Dia ingkari sejarah Quran. Sejarah manusia, catatan manusia dalam Quran. Jelas tu. Sebab Quran sebut kita cukup jelas. Kita pandang kehidupan cukup jelas. Sebab apa? Aktiviti ekonomi ini, ingat ya? Saya sebut ya. Aktiviti ekonomi ini, memburu dalam hutan, bertani, dia adalah berdasarkan suasana persekitaran. Sewaktu 1511, 1400 dulu, Masihi, Melaka sebuah kerajaan maritim, perdagangan besar kan? Sedangkan orang di tengah Borneo ini masih lagi memburu. Sebab apa? Sebab mereka tepi laut dengan pedagang-pedagang. Jadi mereka telah okey. Yang di hutan ni nak berniaga dengan siapa? Jadi hidup apa? Dengan memburu. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kerja apa? Apa Nabi Ibrahim kerja apa? Dia menternak binatang. Sebab tu waktu malaikat datang apa? Fama labitha an jaa bi'ijlin samin. Dia bawa apa? Dia bawa kambing, anak-anak sapi yang dipanggang weh. Sebab dia ternak sapi. Dia menternak di Syam. Anaknya Nabi Ismail kerja apa? Apa pekerjaan Nabi Ismail alaihissalam di Mekah? Apa kerja dia? Nabi Ismail memburu. Sebab terus sebut urmu ya bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Memanahlah kamu wahai putra-putra Ismail, kerana bapa kamu dulu ramiyan, dia cukup hebat memanah. Sebab dia seorang pemburu. Nabi Ismail pemburu. Jadi Allah boleh kita sebut Nabi Ismail hidup zaman Paleolitik, memburu. Nabi Ibrahim hidup zaman Mesolitik, menternak. Sebab kegiatan ekonomi dia bergantung pada persekitar. Saya nak ingat ini biarpun kita nampak orang tak faham saja, anggap benda tu remeh. Ajarlah anak-anak kita di sekolah. Okey, manusia terbagi zaman prasejarah terbagi pada 3. Zaman Mesolitik, zaman Paleolitik, zaman Neolitik, zaman Neolitik. Sedangkan benda itu jelas bertentangan dengan akidah. Sebab ini golongan ni lah teori evolusi tu. Agama dia kata asalnya, dia kata agama. Tengok, dia kata waktu zaman politik manusia buat apa? Semua apa? Percaya kepada alam sekitar, percaya pada kuasa-kuasa apa? Semula jadi, faham tak? Kemudian malu apa? Buat berhala. Sedangkan Allah sebut dalam Quran apa? Kanan nasu ummatan wahidah. Asalnya manusia ini satu umat. Semua manusia sembah Allah.
Nabi Adam dengan anak-anak semua Allah. Kana an-nasu ummatan wahidah. Kemudian selepas itu lama-lama mereka kafir. Faba'athallahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundzirin. Maka Allah utuskan para nabi untuk memberi mubasysyirin, memberi berita gembira kepada orang beriman, kebahagiaan milik mereka. Wa mundzirin, dan memberi peringatan, ancaman kepada orang yang engkar kufur kepada Allah, penderitaan sedang tunggu mereka. Boleh? Okay, jadi sebab tu Quran ni lengkap. Sebab tu kita pegang dengan Quran. Ini anak belajar, itulah hafal semua benda tu. Tapi di Quran sebut bukan banyak-banyak. Quran berapa? 6,236. Semua lengkap kehidupan kita, akidah kita, keyakinan kita, macam mana kita pandang kehidupan ini, macam mana kita hadapi musibah, semua Quran terang. Boleh? Tapi fahal min muddakir. Walaqad yassarna lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan untuk kamu ingat, tapi tak ada kami peringatan. Okey. Aina wa in كم الساعة الآن؟ أي berapa masuk ni? In Aisyah? Kam baqi? Kam baqi? Lama يدخل bang? Bini lama? Ayo. Aina? Okey. Ammal makhluqatu, dan adapun yang diciptakan, yang Allah diciptakan, mana anak makhlukah, ai al bintu makhluqatu. Adapun anak makhluk tercipta mimma idzina syakhsin, min ma'i daripada ayat zina, ma'i zina syakhsin, zina seseorang, fatahillu lahu, maka halal baginya, alal asahi, pada pendapat yang paling sahih, lakin tetapi ma'al karahah, tetapi bersama makruh. Mana pada kata sini? Dia kata anak zina, seorang lelaki dia berzina seorang perempuan. Perempuan tu lahirkan anak perempuan. Dia kata lelaki ini boleh kahwin anak perempuan dia. Perempuan yang anak zina tadi. Okey. Pendapat yang afsah dalam mazhab Syafi'i. Makna muqabilnya tulis itu. Makna pendapat yang sahih tidak halal. Pendapat sahih tidak halal. Wallahu alam. Dan ustaz, kalau dia tanya ustaz lebih pegang pendapat yang sahih dari pendapat afsah ni. Kalau tanya ustaz wallahu alam, daripada dulu ni, semenjak ustaz belajar dulu lagi, dua pendapat ni ustaz lebih pegang pendapat apa? Haram kahwin dengan anak zina. Bapa zina haram kahwin dengan anak zina. Dia ni al-asah, makna muqabilah as-sahih, yang sahih. Makna sebahagian ulama kita juga dia kata haram. Boleh. Tapi ma'al karah, yang asah ni ma'al karah. Sebab karah al-khuruj bil khilaf mustahab. Okey. Bini, macam mana nak faham bini? Mengapa berlaku begitu? Hafiz, غير واضح لله اليوم ماذا ندرس؟ موضوع ماذا؟ al-khafi. Ingat apa makna khafi? Kita tengok ayat lafaz yang ghair wadih dilalah. Al-khafi. Pertama khafi, yang paling ringan sekali khafi, yang paling susah kali apa? Al-mutasyabih. Ini kita ingat ayat lafaz ada dua. Wadih dilalah, dia ada zahir, dia ada nas, dia ada mufassar, dia ada muhkam. 4. Nas apa zahir, nas mufassar dan muhkam. Ini jelas dalilnya. Ghair wadih dilalah, pertama khafi, mujmal, mutasyabih. Jadi sekarang khafi ni lafaz dia jelas makna dia. Huwal al-wadihu dilalatu, wal lafzu wadihun dilalatu. Fi nafsi. Lafaz dia jelas dan makna dia. Tetapi wa fi tanawuli ba'di afradihi fihi khafa'un ghumud. Tapi untuk masukkan sebagian jenis dia tu ke dalam makna dia ada masalah. Kita bagi contoh tadi apa? Contoh apa tadi kita bagi contoh apa? Ayat Quran. Tentang apa tadi? Tentang apa habis? والسارق والسارقة فاقطعوا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. Pencuri lelaki dan perempuan potonglah tangan. Lafaz pencuri jelas. Apa makna pencuri? Man akhadha mala ghairihi zulman khufyatan. Sesiapa min hirzi mislihi. Apa makna mencuri?
seseorang yang mengambil harta orang lain secara zalim. Mana tak halal bagi dia secara zalim. Khufiyatan, secara tersembunyi. Min hirzi mislihi, daripada tempat simpanan sewajarnya. Itu mana mencuri. Kita ambil secara tapuk-tapuk, diam-diam, senyap-senyap, malam-malam pergi masuk rumah orang, itu mencuri. Itu makna dia. Sekarang kita sebut apa? Orang pencopet. Dia pergi, Ayub, lama tak jumpa Ayub ya. Tepuk belakang, Ayub, lama tak jumpa. Tapi tangan dia bergerak sudah. Ambil gunting, gunting poket baju dia, terkeluar dompet dia. Ayub, nanti kita jumpa lagi ya. Ambil sudah duit dia. Dia pergi pencopet atau apa? Pencopet kan? Pencolok saku, pencopet saku, dia lah balah. Bahasa Arab dia panggil al-mukhtalis atau terror. Dia panggil terror. Jadi makna dia sini sekarang takrif mencuri orang yang ambil secara sembunyi. Tapi sekarang ini kita letak hukum mencuri atau tidak? Kita letak hukum mencuri atau tidak? Okey, sekarang sini nak masukkan terror ni pencopet ke dalam makna pencuri musykil. Ada khafi lafaz. Jadi kita perlu fikir, renung, mujtahid perlu ijtihad. Imam Syafi'i kata pencopet kami tak letakkan makna mencuri. Sebab makna pencuri dia ambil secara tersembunyi. Jadi sebab tu dalam mazhab Syafi'i pencopet tak dihukum potong tangan. Sebab dia kata ada kesamaran untuk letakkan dalam makna mencuri. Sebab Rasulullah sebut udurul hudud bisyubhat. Elaklah syudud sekarang ada kesamaran. Sebab dia lafaz khafi. Terror nak masukkan masarik ini ada khafi. Jadi Abu Hanifah kata macam mana? Abu Hanifah kata apa? Abu Hanifah kata tak. Dia fikir, Imam Abu Hanifah fikir, dia kata apa? Sekarang kalau ambil secara sembunyi pun haram sudah. Dengan penuh dipotong tangan. Apatah lagi depan-depan lagi bahaya orang ni. Faham tak? Lagi bahaya depan-depan ni baru nak ambil. Sebab tu mazhab Abu Hanifah pencopet perlu potong tangan. Sini berlaku khilaf. Sebab lafaz tu khafi. Begitu juga Allah sebut hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Lafaz banat wadih zahir dalil dia. Tapi fi tanawuli ba'di afradihi khafi. Sekarang anak zina masuk tak lafaz anak tadi? Anak perempuan tadi. Okey, sebab khafi. Sebab yang kita faham sekarang apa secara sebut al-bintu an-nasabu lil firash. Nasab ini berdasarkan apa? Hamparan yang halal, perkahwinan halal. Jadi itu disebut anak. Jadi Imam Syafi'i kata mana anak ini yang lahir daripada apa? An-nasabu lil firash. Sebab ini haram sebab nasab. Dia penasab al-nasabu lil firash. Nasab ini berdasarkan hamparan yang halal, akad yang halal. Sekarang bukan ada akad. Jadi anak zina tak termasuk. Abu Hanifah dia tengok lain pula. Dan sebagian ulama sebab tu yang pendapat sahih ini bertepatan dengan mazhab Abu Hanifah. Dia kata apa? Memang di segi syarak dia tak nama anak nasab. Sebab apa? Dia tak boleh jadi wali, dia tak boleh wali pusaka. Tapi segi nikah tetap nak makna dia anak juga. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Anak kamu sebab apa? Dia kata contoh lembu jantan, bibit lembu betina, keluar anak, ini mana bapaknya, tunjuk lembu jantan tu. Dia kata lembu tak berkahwin pun kita sebut anak lembu kan. Lembu pun tak kahwin pun kita sebut anak lembu kan. Makna dia anak ni sebut anak, makna apa? Air tadi, mana genetik dia, sperma dia, kita panggil anak. Sebab tu mazhab Abu Hanifah dia kata haram. Dan ini yang sahih. Ini as-sahih, mana mukhbir al-sahih. Sahih mazhab kita dia kata tetap haram. Sama dengan mazhab Abu Hanifah. Sebab apa? Sebab banat ini, mana anak zina ni dia ada khafi. Pada adakah termasuk makna hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Jadi adakah anak zina kita masuk anak perempuan tadi? Okey, Imam Syafi'i tak sebut anak ni anak syarak. Anak syarak, anak akad ni nikah. Anak nasab. Sebab apa? Dalilnya mereka tak boleh satu pusaka, tak boleh ini, tak boleh ini, tak boleh jadi wali semua. Tapi Imam Abu Hanifah tak tengok begitu. Dia kata masa nama anak ni, segi kita pun lembu pun kita sebut anak lembu. Benda bukan kahwin pun. Ini anak apa? Anak lembu. Bukan kahwin pun kan? Okey, wadah.
Okey, wallahu taala a'lam. Boleh faham ya? Oi. Nah, dah kalau waktu. Nanti lah ni banyak soalan ni. Ya, adina. Ya, gadan insyaallah gadan ada soal insyaallah ajib gadan insyaallah. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم على الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل وجه المتقين. اللهم صل عن البلاء والوباء والفحشاء المنكر والمهن والفتن ما لا يشاء غيرك. اللهم صل وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. يلا من يؤذن يا زيد زمان ما سمعت الاذان زيد. يلا زيد انا زيد يلا